Assalamualaikum. Hai. Saya Coach Azli dan untuk video kali ini saya akan tunjuk kepada you guys cara-cara untuk memilih kasut yang sesuai. Tanpa peningan lagi, saya akan tunjukkan satu persatu kasut yang sesuai ikut aktiviti yang you guys nak buat. Running ke, training ke, weightlifting. So setiap aktiviti yang kita nak lakukan, kita ada kasut yang bersesuaian yang kita perlu pakai supaya pertama sekali, point dia adalah kenapa manufacturer ada banyak jenis-jenis kasut ni, supaya pertama sekali mengelakkan kecederaan, yang kedua untuk jaga kita punya lutut, salah pakai kasut lutut kita boleh injured, dan yang ketiganya ikut kesesuaian keadaan aktiviti yang kita lakukan. Jadi saya akan go through satu persatu kasut-kasut yang ada di pasaran. So sikit sebanyak boleh jadi guide kepada you guys untuk pilih kasut apa yang sesuai yang you guys nak beli, value for money, yang tak akan membazir bila you pakai, tak berapa nak ada function sangat sebab salah pilih kasut. Okay, jadi saya akan tunjukkan satu persatu. Kasut yang pertama yang saya nak tunjuk dalam video ni adalah running shoes. Running shoes, you boleh nampak daripada segi design dia. Ini salah satu contoh. Saya ada dua contoh. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Kalau you tengok dua-dua kasut ni, you boleh nampak dia punya persamaan dia adalah dia punya tapak dia tebal. Nampak? Tapak dia kat tumit tau. Tapak dia belah tumit adalah lagi tebal, dan sebenarnya dia lagi lembut. Kalau pijak kat dalam ni kan, dia lembut. Kenapa running shoes dia buat lembut? Supaya dia akan dapat menyerap hentakan semasa you guys berlari. Lagi-lagi outdoor running. Outdoor running atas jalan. Kalau contoh atas treadmill dia ada shock absorber dekat bawah dia ada spring. So dia takkan berapa efek sangat. Tapi kalau you outdoor running, you running atas jalan, it is proper for you guys to use proper shoes. Lagi elok, saya elok-eloknya pakai kasut yang lagi sesuai. Tapak belakang tebal, dia punya sole kat sini dia akan masuk sikit tau. Nampak? So ini contoh kasut running shoes yang saya ada lah. Yang ini satu, yang ini satu. Kenapa tebal? Macam saya cakap tadi, dia akan serap hentakan untuk protect you punya lutut dan untuk avoid you punya injuries. So ini adalah running shoes. Bila you pergi dekat kedai-kedai jual kasut, kita takut ada yang running shoes dia letak dekat tempat-tempat lain tau. Running shoes letak kat bahagian training shoes, dia letak kat hiking, ada setengah-setengah tempat macam tu. Tapi seloknya dengan sedikit guidance, you guys boleh tengok je sole dia tebal macam span-span sikit, itu adalah running shoes. So sesuai untuk dibuat. Kalau you guys suka lari, boleh pakai running shoes. Kalau yang hardcore runner, boleh cari yang ada gel lah kat dalam. Gel dia ada jenis yang ada gel kat dalam. Okay, so ini adalah running shoes. Jenis kasut kedua yang saya nak tunjuk adalah training shoes. Tadi running, ini training. Training shoes dia sedikit macam nak sama dengan running shoes, tapi dia lebih nipis sikit je dia punya tapak. Nampak? Tapak dia nipis sikit dan dia sedikit flat. Kenapa running shoes dia buat macam ni? Bentuk dia macam ni, dia buat lebih kurang sama macam running shoes. Sebab training shoes, sebab kadang-kadang bila kita training, coach dah design you punya training program untuk hari tu. Mungkin ada sedikit running, mungkin ada sedikit weightlifting, mungkin ada sedikit cardio, bodyweight training. Jadi training shoes ini sangat sesuai. Dia boleh pakai untuk running, dia boleh pakai untuk bodyweight training, dia boleh pakai untuk weightlifting. Weightlifting dia sedikit flat. Running pun boleh, tapi untuk short distance running lah. Jangan long distance 10 km ke atas. 10 km boleh tahan lagi lah kot. Tapi yang jenis 42 km, seeloknya elakkan pakai training shoes. Long term dia akan ada problem dekat you punya lutut. Boleh jadi. Tapi untuk kita elakkan, seeloknya training shoes you pakai masa training. Contoh kalau you nak pergi gym, hari tu you nak warm up treadmill 10 minit, you nak main, lepas tu you nak main weightlifting, you nak buat bodyweight training. So training shoes adalah sangat sesuai. Dan saya sangat suggest kepada sesiapa yang baru nak bermula bersenam, dapatkan training shoes seelok-eloknya. Sebab bila training shoes, beza training shoes dengan running shoes. Running shoes tapak dia tebal,
Jadi kalau contoh you still obese dan you nak buat squat, kalau you nak buat squat dalam keadaan kasut yang tapak dia tebal macam ni, tapak ni akan serap you punya berat badan yang you akan lose balance. You memang mungkin tak rasa sangat. Tapi kalau you dah start main weightlifting ataupun you obese, you pakai kasut running untuk training, senang cerita you boleh terplay out lah. Senang terplay out kalau pakai kasut running untuk training. Jadi seeloknya dapatkan kasut training kepada yang baru nak bermula. So you boleh lari sikit pun boleh, you boleh buat weightlifting pun boleh. Training shoes is the best kalau untuk orang yang baru nak bermula, beginning. Jenis kasut yang ketiga, weightlifting. Tak ada spesifik, cuma saya nak cerita ciri-ciri yang sesuai kalau you nak buat weightlifting training. Untuk weightlifting training adalah sangat sesuai you cari kasut yang tapak flat. Kenapa tapak flat? Bila you main weightlifting, you dah pegang load, you dah pegang bebanan yang you bawa, yang you pegang, yang you angkat, kasut you tapak, you takkan absorb bebanan lebihan. Dan you senang cerita, kalau you weightlifting dengan kasut running, tapak ni akan kempis ke dalam, so you akan off balance. Semua cerita pasal balance sebab nak avoid injuries. Jadi untuk weightlifting saya sangat suggest you cari tapak flat. Ini contoh yang saya pakai. Saya pakai Converse. Converse sangat flat. You nak deadlift, you nak squat, you nak buat bodybuilding training, seeloknya cari yang tapak flat. You akan lagi stabil bila you handle weight. Bila you handle weight sangat membahaya kalau you dalam keadaan tak stabil. You boleh injured, you boleh jatuh, posture badan you tak betul. Jadi adalah elok untuk cari kasut yang flat. Ini salah satu contoh. Ini saya suka pakai Converse. Lagi satu contoh ni, apa-apa kasut yang flat, apa-apa kasut yang tapak leper, yang keras, sesuai untuk weightlifting. Untuk running tak sesuai sebab dia tak ikut kaki. Dia tak protect you punya kaki macam kasut running. Kasut running dia akan protect you punya sole kat dalam ni, nampak? Kaki kita akan ada lekuk kat dalam tu kan. Kasut running dia akan jaga. Weightlifting dia kena leper sebab bila you main weight, dia akan spread evenly you punya load dekat tapak kaki. So you akan sangat balance dan sangat selamat. Ini adalah contoh yang sesuai untuk you buat kasut untuk training bebanan, weightlifting. Last yang saya nak tunjuk hari ni adalah kasut yang you boleh buat outdoor, adalah kasut hiking. Tapak kasut hiking ni adalah contoh hiking, kasut hiking. You boleh tengok beza tapak dia. Tapak kasut hiking dengan tapak kasut standard biasa. Tapak kasut hiking dia akan ada ni, dia akan terkeluar ni. Ini adalah untuk lagi grip lah bila you jalan dalam hutan, kat lumpur, you nak panjat bukit sikit. So dia akan jaga. Dia akan jaga you punya kaki. Lagi satu, you tak tergelincir lah bila hiking. Ini kasut hiking biasa. Yang ni adalah kasut untuk trail run. Ini yang you nak lari dalam hutan ataupun untuk obstacle run. Tapak dia lagi jahat keluar, nampak? Lagi terkeluar supaya you lagi grip. You nak running, you nak emergency stop, you tak tergelincir, you tak jatuh. Hiking shoes ataupun yang sesuai boleh guna untuk trail run lah. Untuk peringatan, suka untuk saya ingatkan, kasut running dan kasut training tak sesuai untuk dibawa hiking sebab you kemungkinan besar akan senang tergelincir dan jatuh. You boleh nampak beza dua-dua tapak ni. Nampak? Bila tapak macam ni, maksud dia kalau you pakai kasut running untuk pergi hiking, you akan lagi senang jatuh. Ini kasut akan senang jatuh. Kalau you dah hiking atas bukit, jatuh, tergolek, injured, masalah. Jadi seeloknya nak start hiking, cari kasut hiking. Kita akan berjumpa lagi dalam next video. Kalau ada apa-apa isu ataupun ada apa-apa pertanyaan, boleh komen ataupun boleh DM. Saya akan cuba explain dalam video seterusnya, untuk topik seterusnya, untuk konten seterusnya. Itu sahaja daripada saya, Coach Shazli. Assalamualaikum. Ciao.